Assalamualaikum semua, terima kasih kerana menonton channel saya. Hari ini saya nak kongsikan dengan anda macam mana cara nak buat journal salary. Saya nampak ramai di kalangan kita yang ada masalah nak buat journal salary ya. Gaji kita bayar, journal salah buat. Okey, mari kita tengok apa masalahnya di sini. Okey. Ini contoh slip gaji kan. Pekerja gaji bulanan 1650, contoh yang saya bagi. Ini caruman pekerja, ini caruman majikan, jumlah yang dibayar 1445. Selalunya saya lihat dalam kita punya kan profit and loss, untung rugi kita catat kemungkinan salah. Okey, contoh yang pertama kita nampak dekat sini ya. Bayaran kepada KBSP majikan campur pekerja, kita tengok 216 campur 183 ni kita dapat 399. Bayaran kepada SOKSO ini 28.85 campur dengan 8.25. Ini yang kita bayar dekat SOKSO. Yang kita bayar untuk SIP RM3.30 campur RM3.30, RM6.60. Kita bayar pada pekerja 1445 sebab kita dah tolak dia punya caruman pekerja punya bahagian. Okey, selalunya dalam untung rugi saya nampak kita letak gaji pekerja 1650. Ini kita letak ni sebagai perbelanjaan dalam akaun untung rugi kita. Caruman KLBSP kita letak ni 399. Okey, lepas tu caruman SOKSO 37.1. Caruman SIP RM6.60. Jumlah perbelanjaan kita untuk bayar gaji kita letak kat situ 2092.70. Ini salah ya cara kita record macam tu. Ada juga yang record macam ni. Okey, jualan ni ada jumlah lain. Gaji pekerja 1445 ni yang dia bayar. Yang jumlah dia bayar tu dia letak dekat untung rugi. Lepas tu caruman SOKSO jumlah ni. Caruman KBSP jumlah ni. Caruman SOKSO jumlah ini. SIP jumlah ini dan jumlah yang dia bayar untuk bayar pekerja 1898.15. Okey, ada banyak cara yang kita record sebenarnya salah ya. Ini pun salah. Okey, cara nak record salary macam ni dalam sistem kita salah ya. Mari kita tengok cara yang betul. Okey. Kita tengok yang kedua. Okey, bagaimana nak record gaji dengan cara yang betul. Ini payslip yang sama, saya guna contoh yang sama. Okey, ini cara kita nak kira berapa banyak kita bayar kat KLBSP. Kita kena combine dua-dua baru kita bayar. Okey, penyata untung rugi gaji pekerja kita kena record 1650 jumlah ini. Okey. Jumlah caruman KWSP kita kena ingat ni ya, kita bayar KWSP. Ini caruman pekerja, kita ambil daripada gaji pekerja. Maksudnya sekarang ni gaji pekerja 1650 dengan jumlah ini sebenarnya dah ada di dalam jumlah 1650 ni adalah caruman yang mereka buat. Jadi kita tak boleh lagi nak charge diorang. Jadi kita kena ambil yang majikan sahaja yang kita boleh letak dalam penyata untung rugi kita. Yang mana kalau kita ambil 399 salah kerana 399 ialah sepatutnya jumlah pekerja kita tak boleh ambil. Maksud dia 183 ni kita tak boleh letak dekat profit and loss kita. Sebab itu bukan perbelanjaan kita ya. Sebab kita bayar KLBSP tu bukan 100% perbelanjaan syarikat, tapi kita ambil daripada duit gaji pekerja. Faham? Jadi ini barulah betul. Tetapi tak lengkap lagi sebab kena record dalam kunci kira-kira juga, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil balance sheet. Okey, macam mana caranya nak buat? Okey, kita kena buat cara yang betul ikut standard dekat Malaysia ya. Macam mana cara nak buat? Okey, bagaimana nak ikut journal gaji? Pertama, salah eja kat sini maklumatnya ni. Ubah maklumat gaji dalam bentuk jadual yang mudah difahami. Ini kita punya slip tadi. Kalau kita ada 3-4 pekerja, kita combine saja figure dia. Kat sini saya cuma ambil satu pekerja supaya senang kita nak faham. Okey, ubah dulu kan maklumat ni dalam bentuk jadual macam ni. Okey, perkara gaji 1445 yang kita bayar kat pekerja ni. Lepas tu caruman pekerja banyak ni letak kat sini, majikan banyak ni, SOKSO, EPF semua macam ni. Jadi jumlah kita bayar dekat KLBSP banyak ni.
jumlah kita bayar untuk SOXO banyak ni, untuk SIP banyak ni, dan inilah total cost kita. Okey, ini benda pertama yang kita kena buat, tukar dulu dalam bentuk jadual. Yang keduanya, pastikan kita ada cipta account code. Kalau kita ada syarikat, kita kena pastikan kita ada account code ni. Okey, penyata untung rugi kita kena ada letak account code untuk gaji pekerja, caruman KLBSP, caruman SOXO, caruman SIP. Kita kena letak, Lepas tu kita kena buat dalam balance sheet, kita kena ada amount untuk gaji pekerja, KLBSP, SOXO dan SIP. Ini caruman ialah majikan. Okey, majikan yang kita kena letak dekat sini. Ini adalah kombinasi majikan dan pekerja, di mana kita akan buat dia punya entry sekejap lagi. Okey, langkah ketiga, kita kena buat jurnal gaji. Berdasarkan kepada kita punya jadual tadi, kita kena buat jurnal. Jurnal yang pertama, kita kena record gaji pekerja. Macam mana nak record? Debit gaji kasar 1650 ni, kredit KLBSP, SOXO, SIP dan gaji dalam liability. Okey, tampak ini 1455, kita ambil daripada sini. Okey, lepas tu kedua, kita kena buat record. Kita kena record perbelanjaan majikan. Ini bukan ini pekerja, ini perbelanjaan majikan. Okey, 216 kita kena ambil dekat majikan punya. Okey, 285 untuk bayar SOXO, kita kena ambil dekat SOXO. Dan juga RM3.30 kita ambil dekat RM3.30, di mana kita tengok kat sini pekerja sahaja. Okey, yang ni majikan sahaja. Ini majikan sahaja, di mana kita masuk dalam profit and loss. Profit and loss. Liability, kita ambil yang ni. Ini nanti ini liability kan balance sheet kan. Ini pun balance sheet. Jadi ini campur dengan ini sama dengan 399. Jadi dekat balance sheet kita akan nampak sekejap lagi. So bila kita dah buat benda ni, kita kena pastikan mana satu kita kena masuk balance sheet, mana satu kita masuk profit and loss. Profit and loss masuk perbelanjaan majikan sahaja. Okey, jurnal gaji ni kita kena masuk P&L dan juga balance sheet seperti yang saya tulis kat sini ya. Okey, keduanya. Langkah keempat, kita kena masukkan semua data dan kita kena semak dalam kita punya kunci kira-kira dan juga dalam kita punya profit and loss. Okey, kita tengok kunci kira-kira dulu. Semak data dan kunci kira-kira jika jumlah yang anda semak jumlah yang ada dalam kunci kira-kira ialah jumlah yang anda perlu bayar. Okey, faham tak ayat ni? Maksud dia apa yang kita letak dalam kunci kira-kira ni nanti, bila kita dah letak jurnal tu nanti, kita akan nampak jumlah yang kita kena bayar. Macam ni ya, 37% ni kita ambil dekat sini. Nampak tak? 1445, 1455 ni kita ambil yang kita kena bayar pada gaji pekerja. Apa yang kita kena bayar, dia selalunya dia akan combine dekat balance sheet. Nampak? 399, 399. Okey. RM6.60, RM6.60. Ini sebenarnya apa yang ada dekat balance sheet adalah apa yang kita perlu bayar selepas kita letak jurnal tadi tu. Okey, yang kedua kita tengok dekat untung rugi. Dekat untung rugi ialah kita nak semak ialah kita semak semua jumlah yang ada dalam akaun rugi ialah kos majikan sahaja. Nampak? 216 majikan sahaja. Okey. Semua yang majikan sahaja. Okey. Seterusnya, langkah 5, rekod transaksi pembayaran. Okey, kita dah siap jurnal-jurnal tu semua, kita kena buat pembayaran. Okey, cara nak buat pembayaran secara cash lah. Okey, nampak dekat sini 1455 kita bayar pada pekerja. Okey, debit macam mana dia punya jurnal? Debit salary dekat balance sheet, credit bank. Okey, kita bayar dekat pekerja. Kedua, kita bayar dekat KLBSP, debit KLBSP dekat balance sheet, credit bank. Okey, kita dah bayar KLBSP. Yang ketiga, selalunya SOXO dengan EPF ni dengan SIP ni sekali. So kita debit SOXO RM37.10, SIP RM6.60, credit bank RM43.70 kita bayar dekat per keso. Ini bila kita merekod pembayaran. Ini entry yang kita perlu buat. Okey, jom kita semak. Betul tak?
Semak cara anda rekod sebelum pembayaran dilakukan adalah seperti ini. Untung rugi, penyata untung rugi, anda akan nampak benda ni macam kita tengok tadi tu. Okey, betul. Kemudian kunci kira-kira. Contohlah kunci kira-kira anda, bank ada 50,000. Gaji pekerja banyak ni, anda kena bayar SPP banyak ni, SOKSO SIP banyak ni. So, ini betul. Kunci kira-kira. Ini penyata untung rugi tidak akan berubah ya. Tidak akan berubah. Okey, jom kita tengok selepas pembayaran. Apa jadi pada kunci kira-kira ni selepas kita buat pembayaran, ya? Kunci kira-kira kita yang 50,000 tadi tu kita dah tolak. Tolak ni, tinggal 48,000 101.85. Contoh kita bayar pakai bank. Dan gaji pekerja semua ni akan jadi kosong sebab kita dah tolak dan kita dah bayar. Jadi ini barulah betul. Profit and loss, untung rugi tidak akan berubah apa-apa dengan pembayaran. Pembayaran akan berlaku, kita akan nampak dekat balance sheet sahaja. Macam tu. Okey. Macam mana kalau ada PCB, potongan cukai berjadual? Kita kena ingat ya, PCB ialah kita akan tolak daripada gaji pekerja. Okey. Kalau tolak daripada gaji pekerja, okey, PCB mesti tak boleh ada dalam profit and loss ya. Siapa-siapa yang rekod potongan gaji berjadual dalam profit and loss, dia letak dekat sini salah. Ya. Kerana PCB tidak ada dalam profit and loss. Kalau kita ambil gaji pekerja untuk bayar dekat income tax, bukan perbelanjaan syarikat. Dekat dalam untung rugi cuma ada perbelanjaan syarikat, bukan ambil daripada gaji pekerja. Okey, kita tengok dekat kunci kira-kira kita. Contoh kunci kira-kira kita. Gaji pekerja macam tadi, SOKSO, EPF, dan contohlah ada PCB 150. Okey. Ini 150. Dia akan ada dalam kunci kira-kira anda liability semasa. Ini kita buat jurnal sebelum pembayaran gaji, ya, betul. Selepas pembayaran apa berlaku? Okey, kita bayar. Kita tengok dekat sini. Okey, RHDN akan jadi kosong. Kita akan bayar, kita akan ambil dekat bank bayar. Itu saja. Kita tak akan ada potongan cukai berjadual dekat untung rugi. Kalau ada, maksudnya anda rekod salah. Jadi harap penerangan saya ini memberi sedikit maklumat kepada anda. Rekod gaji anda dengan betul, jangan rekod cara yang salah, ya. Okey, itu saja. Harap memberi manfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Tinggalkan komen anda, semoga membantu. Assalamualaikum.